Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih atas kesudian dan juga kesetiaan anda bersama kami. Seperti biasa, setiap hari Jumaat pada pukul 9 malam, Bicara Naratif menemui anda di saluran berita RTM dan juga di TV1. Sudah pastinya seluruh negara menanti-nantikan tidak sampai lebih kurang 48 jam untuk kumpulan pertama vaksin COVID-19 yang akan tiba ke negara kita. Itu di peringkat tempatan, dan kalau minggu lalu dapat kita gambarkan, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun melancarkan buku panduan bagi garis panduan program imunisasi peringkat kebangsaan. Apa yang boleh digambarkan secara faktanya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO telah pun memberikan laporan bahawasanya ketika ini ataupun sehingga saat ini 100 juta dos vaksin sudah pun diedarkan di seluruh dunia, melebihi populasi mereka yang terjangkiti dengan COVID-19. Maka ini merupakan perkabaran gembira kerana sedikit demi sedikit setiap negara yang berada di dunia ini akan mendapat bekalan vaksinnya yang tersendiri. Dengan 7 pengeluar utama, insya-Allah Malaysia juga tidak terkecuali untuk mendapatkan bekalan pertama bagi program vaksinisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Untuk bercakap lebih lanjut tentang imunisasi percepat vaksinisasi, ini merupakan iltizam yang diberikan penumpuan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak kerajaan. Saya amat bersati untuk memperkenalkan tetamu kita. Malam ini cukup istimewa kerana perbincangan secara dalam talian kita bersama yang berbahagia Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia. Juga bersama dengan kita Datuk Dr. Mahiran Mustafa, Ketua Perkhidmatan Klinikal Penyakit Berjangkit Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar Datuk Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Mahiran? Terima kasih bersama kami malam ini. Ya, mungkin ini skala perkongsian yang boleh kita gambarkan. Di peringkat dunia sendiri, iltizam yang telah pun digagaskan oleh setiap negara maju, malah negara-negara dunia ketiga juga sudah mula menerima bekalan vaksin mereka. Cuma di peringkat Malaysia, apa yang menariknya kerana setiap perjalanan vaksin itu sudah diteliti terlebih dahulu oleh pihak kerajaan dalam kita merangka program vaksinisasi dengan kesudian oleh para sukarelawan sebanyak 3,000 sukarelawan untuk mencuba dahulu kali pertama bagi vaksin COVID-19 dan juga beberapa garis panduan yang akan diseraskan dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak Kerajaan Persekutuan. Ini satu perkabaran gembira yang harus kita raikan dan juga kita tekuni secara bersama. Persoalan pertama, molek kiranya untuk saya ajukan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Hisham Shah berkenaan tentang fasa perjalanan bagi mobilisasi COVID ataupun vaksin COVID-19 yang akan tiba ke Malaysia insya-Allah pada Ahad ini ataupun Ahad pagi ini. Jadi bagaimana yang berbahagia Datuk boleh menggambarkan persediaan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri dalam memastikan perjalanan bekalan vaksin itu menepati setiap garis panduan dan juga protokol kesihatan yang telah pun digagaskan di peringkat global, Datuk. Ya, terima kasih Ismail kerana menjemput kita untuk berkongsi pengetahuan tentang pelan imunisasi kebangsaan kita. Jadi seperti yang kita sedia maklum, pada Selasa yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah melancarkan program imunisasi kebangsaan, dan buku panduan ini dapat kita muat turun daripada laman sesawang vaksincovid.gov.my ya. Jadi pelan untuk kita melaksanakan program ini telah kita teliti dalam beberapa bulan yang lepas, sejak tahun lepas lagi, apabila kita merancang ya dengan penubuhan beberapa jawatan kuasa peringkat kebangsaan untuk supaya kita dapat melaksanakan program ini secara teratur ya. Jadi daripada perjalanan kita untuk mendapatkan vaksin ini, kita telah membuat rundingan dengan pelbagai pihak ya untuk memastikan supaya rakyat kita dapat mendapatkan bekalan vaksin yang mencukupi ya, dengan pengeluar-pengeluar di luar negara. Dan kita telah mendapat komitmen untuk mendapatkan bekalan vaksin yang mencukupi sekurang-kurangnya 80% ya. Kita jangkakan lebih dari itu ya. Jadi daripada fasa pertama yang kita jangkakan, kita akan mendapatkan vaksin ini daripada Pfizer-BioNTech, dan alhamdulillah daripada berita yang kita dapat, vaksin itu akan sampai di negara kita pada hari Ahad ini insya-Allah. Dan selepas sampainya vaksin itu di Kuala Lumpur, dia akan diedarkan ke pusat simpanan vaksin kita yang telah kita tentukan di seluruh negara ya. Jadi itu daripada perancangannya. Jadi vaksin ini akan sampai dan dia akan dihantar ke pusat simpanan vaksin yang telah kita kenal pasti ya. Dan selepas itu kita akan memulakan proses vaksinasi itu dalam beberapa fasa ya. Fasa yang pertama itu kita akan memberi vaksin ini kepada
anggota kesihatan kita di barisan hadapan ya. Jadi anggota kita perubatan kita di barisan hadapan ini termasuklah di fasiliti kita di hospital dan juga di fasiliti kita di lapangan ya. Selain daripada anggota kesihatan di barisan hadapan, yang daripada barisan hadapan yang terdiri daripada perkhidmatan yang lain juga akan juga diberikan vaksinasi. Itu merupakan daripada fasa pertama yang akan kita sasarkan sekurang-kurangnya 500,000 petugas kita di seluruh negara. Datuk, cuma yang pastinya apabila kita bercerita tentang bagaimana mobilisasi vaksin ini sebelum ia melalui fasa untuk pemberian kepada masyarakat awam, sudah pasti fasa ujian klinikalnya perlu dilalui ataupun fasa ujian klinikal dalam bentuk farmasi perlu dilalui. NPRA dalam hal ini adalah badan yang akan menilai bagaimana keberkesanan ataupun kesanan bagi vaksin tersebut terhadap tubuh badan manusia, khususnya seluruh warga negara kita. Jadi bagaimana dalam hal ini dengan beberapa gate barrier ataupun mereka yang ditugaskan untuk memastikan keberkesanan itu berjaya menghasilkan dan juga merealisasikan keberkesanan vaksin COVID-19 ini seperti yang diimpikan, Datuk? Jadi sebelum kita memilih vaksin yang sesuai untuk rakyat kita, ada beberapa kriteria yang kita tentukan ya, yang telah kita pilih ya. Kriteria penting yang kita ambil kira adalah daripada segi keberkesanan vaksin itu dan juga daripada segi keselamatan vaksin itu ya. Itu dua perkara yang penting. Ada perkara kriteria ketiga iaitu keselamatan daripada segi kualiti vaksin itu sendiri ya. Jadi pada peringkat awalnya tahun lepas apabila kita menghadapi pandemik ini, kita mempunyai menggunakan pelbagai strategi ya untuk melandaikan lekuk pandemik ini ya. Ia merupakan strategi kesihatan awam. Tapi kita dapati strategi kesihatan awam tidak dapat memutuskan rantaian pandemik COVID-19 ini secara tuntas ya. Jadi kita perlu mendapatkan vaksin kerana daripada pengalaman kita menghadapi penyakit berjangkit pada masa yang lepas, penggunaan vaksin dapat mencegah transmisi virus-virus yang berbahaya ini dan dia dapat melandaikan pandemik ya dengan berkesan ya. Jadi pas kita pilih vaksin ini yang mempunyai kadar keberkesanan yang tinggi dan juga daripada segi keselamatan yang tinggi dan juga mempunyai kualiti yang tinggi, kita akan dapat mendapatkan bekalan-bekalan daripada pengeluar-pengeluar di seluruh dunia ya. Dan alhamdulillah dengan berkat usaha sama daripada pelbagai agensi, kita telah dapat memastikan bekalan yang mencukupi dapat negara kita perolehi untuk diberikan kepada penduduk kita dalam masa terdekat ini. Satu perkongsian dan juga mukadimah untuk kita memulakan bicara nanti pada malam ini. Persoalan untuk Datuk Dr. Mahiran pula, dalam kita mempersiapkan bukan saja pihak kerajaan perlu mempersiapkan dasar bagi pelan imunisasi kebangsaan dan juga pelan-pelan dalam bentuk peruntukan dan sebagainya, tetapi persiapan mental dan juga fizikal bagi seluruh rakyat Malaysia juga amat dituntut dan juga diperlukan. Maka dalam hal ini, walaupun kita tahu vaksin ataupun pengambilan vaksin ini tidak diwajibkan lagi ke atas seluruh rakyat Malaysia, tetapi dengan kesudian dan juga kerelaan rakyat Malaysia untuk mengambil, maka memungkinkan kita untuk mencapai herd immunity. Maka dalam hal ini yang berbahagia Datuk Dr. Mahiran, bagaimana kita ingin menepis dakwaan-dakwaan nakal ataupun dakwaan-dakwaan yang tidak berasas tentang bahayanya vaksin ataupun vaksin ini akan memungkinkan satu kesan yang lebih negatif berbanding kesan yang positif. Datuk Dr. Ya sekarang ni saya apa yang saya dapati rakyat keseluruhannya mendapat ilmu, knowledge, kebanyakannya adalah daripada media. Dan penerbitan journals yang menghasilkan dan memberi results mengenai penyelidikan tak banyak yang akan membacanya. Jadi orang yang go to the media bercakap mengenai kesan buruk, kesan negatif akan sampai mesej mereka kepada publik. Dan kita sebagai kaki tangan kesihatan lah terutamanya yang juga directly involved dengan pemberian vaksin terpaksa membuat beberapa kalau nak kira mewah-wahkan kesan baik yang sebenarnya yang kita dapat pada vaksin tersebut.
Jadi pada peringkat awal sekarang kami sebenarnya, sebab saya menganggap fasa pertama adalah frontliners. Kami ingin membetulkan cara pemikiran dan juga interpretasi mengenai vaksin itu dulu. Jadi sekarang itu adalah peringkat pertama, sebabnya di komuniti sekarang ni ada juga daripada kalau you tengok YouTube ke video sudah ada antara yang memberi faedah dan yang tidak memberi faedah. So saya merasakan edukasi kepada publik amat penting, dan sekarang adalah masa yang paling baik sebab memberi persiapan mereka untuk menerima vaksin pada bulan 5, bulan 6 nanti, the community. Jadi peringkat sekarang ialah strengthen the frontliners untuk menerima vaksin sebaiknya. Sebabnya kalaulah frontliners ni menolak vaksin, ia menunjukkan bahawa kita gagal dalam influencekan frontliners sendiri untuk menerima vaksin. Dan ini adalah fasa pertama yang kita mesti lalui dan mesti berjaya. Dan selepas itu adalah community. Datuk Mahiran, penjelasan secara klinikal juga perlu dituntut ataupun perlu dijelaskan kepada khalayak secara menyeluruh tentang bagaimana ada beberapa golongan yang dikecualikan daripada menerima vaksin COVID-19, antaranya golongan kanak-kanak ataupun mereka yang berada di bawah usia 18 tahun, dan juga golongan seperti ibu mengandung, dan juga golongan yang mempunyai masalah immunocompromised yang tidak memungkinkan mereka untuk menerima vaksin COVID-19. Tetapi di sebaliknya juga, golongan yang berisiko tinggi untuk menerima impak daripada COVID-19 seperti mereka yang dikirakan dalam kategori warga emas digalakkan untuk mengambil vaksin COVID-19 ini. Jadi apakah penjelasan secara terperinci ataupun secara saintifik dan klinikal terhadap beberapa golongan yang digalakkan dan beberapa golongan yang dikecualikan daripada vaksin COVID-19? Okey, beberapa saya pergi kepada yang digalakkan dahulu sebab lagi senang. Okey, yang digalakkan adalah mereka yang mempunyai risiko yang lebih tinggi dan kita akan prioritaskan. Ini adalah golongan frontliners dan juga yang vulnerable group. Iaitu mereka yang berisiko tinggi, berarti berumur melebihi 50 tahun, mempunyai comorbidity atau penyakit-penyakit lain, kencing manis, darah tinggi, sakit buah pinggang, semua tu. So tu satu grup. Okey, yang keduanya adalah community sebagai general yang juga sekarang dalam pandemik adalah mempunyai risiko untuk mendapat COVID. So tidak ada terkecuali kecuali mereka yang golongan kita, grup yang kita katakan memerlukan lebih kepada saya rasa konsultasi. Kanak-kanak yang berumur kurang daripada 18 tahun kita kecualikan sebabnya tiada lagi result keputusan daripada penyelidikan bagi kes-kes yang mereka yang berumur kurang pada 16 tahun. Sebab kalau kita tengok Pfizer and BioNTech sebenarnya memasukkan golongan 16 tahun ke atas. Tetapi kita mengambil kira kebanyakan research penyelidikan vaksin menggunakan kanak-kanak yang berumur lebih daripada 18 tahun. So kita masukkan 18 tahun ke atas. Tetapi saya tahu sekarang ni Sinovac for example ada menggunakan kanak-kanak yang lebih rendah umur mereka. Tetapi hasilnya belum lagi diwawarkan untuk mengatakan ia adalah selamat atau tidak. So jadi lebih kepada tidak dimasukkan semasa penyelidikan awal. Bukan kata tiap boleh. Kemungkinan dalam masa 2 bulan, 3 bulan lagi kita akan dapat keputusan untuk golongan ini dan boleh dimasukkan mereka sebagai kumpulan yang akan menerima vaksin pada masa hadapan. Yang keduanya adalah kumpulan-kumpulan yang immunocompromised yang mengambil kemoterapi, mereka yang mempunyai penyakit tertentu seperti SLE dan yang lain. Mereka bukan dikatakan tak boleh ambil, tapi buat masa sekarang kita di bawah perbincangan kami katakan mereka hendaklah mendapat kelulusan daripada doktor yang merawat mereka. Sebab penyakit-penyakit ini adalah bukannya selama-lamanya immunocompromised. Kadang-kadang mereka telah menerima rawatan, mereka sembuh dan so on. Jadi mereka akan menerima selepas mereka stabil.
Sama juga macam HIV case kan. So tu adalah golongan-golongan kita kata mesti mendapat kepastian daripada doktor yang merawat yang mengatakan mereka telah melalui fasa kritikal penyakit mereka. Yang saya rasa itu adalah penjelasan lah. Yang lain tu adalah macam pregnancy pun benda yang sama yang kita tengah fikirkan bagaimana yang terbaik untuk mereka. Sebab tidak ada data daripada hasil penyelidikan. Secara asasnya ia bergantung kepada konsultasi bersama dengan pakar dan juga pihak pegawai perubatan untuk memastikan agar pemberian vaksin itu tidak memudaratkan tubuh badan bagi penerima vaksin tersebut. Malam ini kita menggunakan perbincangan sepenuhnya secara dalam talian dan juga mesyuarat secara dalam talian. Masih lagi bersama yang berbagi Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim dan yang berbagi Datuk Dr. Mahiran Mustafa. Persoalan untuk Datuk Dr. Hisham Shah, kalau kita lihatkan kepada beberapa jenis vaksin yang diterima di peringkat tempatan ataupun untuk negara Malaysia adalah seperti Pfizer, BioNTech dan juga Sinovac yang akan diterima nanti. Cuma kalau di peringkat global dianggarkan ada lebih kurang 7 jenis vaksin yang dihasilkan dan juga diedarkan di seluruh dunia. Dan setiap satu daripada vaksin tersebut mempunyai kita kata pelindungan ataupun kadar pelindungan yang berbeza mengikut jenis vaksin dan juga penghasilan bahan-bahan yang digunakan dalam vaksin tersebut. Jadi dalam hal perihal penilaian oleh pihak KKM sendiri dalam melihat kesan vaksin tersebut dan juga peratusan yang digambarkan di peringkat global, bagaimana pemilihan jenis-jenis vaksin itu dilakukan oleh pihak KKM dan juga MOSTI? Datuk. Jadi bila kita menilai sama ada sesuatu vaksin itu efektif atau tidak, kita ada tanda aras dia Jadi tanda aras yang telah ditentukan oleh WHO pada asalnya tanda aras effectiveness, keberkesanannya adalah 50% Jadi itu pada asalnya. Jadi bila tahun lepas apabila pengeluar vaksin ini dia memulakan kajian praklinikal, kajian klinikal fasa 1, fasa 2 dan fasa ketiga, kita Kementerian Kesihatan telah memula untuk menilai data-data yang telah dipublish di peer-reviewed literature, maknanya yang telah diterbitkan untuk dapat kita mendapat gambaran awal tentang keberkesanan pelbagai vaksin-vaksin yang sedang dihasilkan ni Jadi bila paras dia 50% dan kita dapati pengeluar daripada Pfizer dan BioNTech ni dia merupakan usaha sama daripada Pfizer dan juga BioNTech daripada Germany. Kita dapati mereka adalah yang pertama yang dapat mengeluarkan data dan dipublish dan diterbitkan di peer-reviewed journal. Dan kita quite surprised pada asalnya bila dia punya efficacy, keberkesanannya adalah 95% Jadi itu menyebabkan Pfizer dan BioNTech dapat mendapat pendaftaran awal oleh US FDA Dan pada masa yang sama mereka juga telah mendaftarkan produk ini, vaksin ini di Malaysia, dan ia juga merupakan vaksin yang pertama yang telah mendapat kelulusan ataupun dapat registration, pendaftaran bersyarat oleh bahagian farmasi kita daripada National Pharmaceutical Regulatory Agency. Jadi yang tahap pertama tu keberkesanan vaksin itu. Walaupun vaksin itu ada pelbagai jenis, kita pilih vaksin yang telah melepasi paras minima yang WHO tetapkan 50%, tapi bagi vaksin Comirnaty daripada Pfizer dan BioNTech ni adalah 95%. Dan vaksin-vaksin lain yang telah kita kenal pasti, sebagai contohnya adalah vaksin yang diusahakan oleh AstraZeneca dan University Oxford. Jadi vaksin ini juga telah mendapat kelulusan daripada WHO dan paras keberkesanannya adalah melebihi 50%. Tetapi dia kurang sikit daripada vaksin Pfizer dan BioNTech. Dia katakan paras keberkesanannya adalah 70%. Namun begitu, walaupun 70%, tapi ia telah melepasi paras minima yang ditetapkan oleh WHO. Paras keberkesanan ini masih dapat digunakan dan ia akan dapat memberi immunity kepada penerima vaksin itu. Dan kita juga terang meneliti juga
data-data keberkesanan daripada pengeluar vaksin yang lain. Seperti yang dinyatakan tadi, vaksin daripada China sama ada daripada Sinovac ataupun CanSino ataupun Sinopharm. Kita perhatikan juga data-data keberkesanan daripada pengeluar vaksin tersebut ya. Selain daripada itu, vaksin lain yang telah kita kenal pasti adalah vaksin yang daripada Rusia ya. Gamaleya, Sputnik V ya, dan juga vaksin daripada Johnson & Johnson, Janssen, itu juga sedang kita teliti. Selain daripada pembuat vaksin daripada India ya, sebab India Serum Institute dia juga mengeluarkan vaksin buatan AstraZeneca ya. Jadi semua vaksin-vaksin yang dihasilkan oleh pengeluar vaksin antarabangsa, kita teliti paras keberkesanan dia dan kita teliti juga paras keselamatan dia dan kita teliti juga sama ada kualiti pembuatannya menepati piawaian antarabangsa. Jadi itu merupakan kriteria-kriteria penting bagi Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum kita mendaftarkan vaksin ini, sebelum kita gunakan vaksin ini untuk rakyat kita di Malaysia. Ya, saya juga suka untuk seterusnya menarik perhatian dan juga mengalihkan perhatian kepada beberapa perkara yang hangat diperdebatkan, antaranya tentang kesan-kesan sampingan selepas penerimaan vaksin. Ada kesan-kesan dikatakan sebahagian mal yang mana mereka yang sudah pun menerima vaksin tersebut akan mendapat kesan-kesan dan ada juga yang tidak mendapat kesan sampingannya. Begitu juga dengan virus COVID-19, ada yang bergejala, malah ada juga yang tidak langsung bergejala dalam menghadapi penyakit COVID-19 ini. Cuma persoalan yang pentingnya apabila kita melihat setiap tubuh badan dan juga tahap daya tahan dan juga imuniti setiap manusia itu berbeza, maka ia boleh digambarkan bagaimana dengan pemberian vaksin ini. Adakah kita menggunakan one vaccine fit for all ataupun satu jenis vaksin itu boleh diberikan kepada semua, ataupun perlu menilai terlebih dahulu keadaan tubuh badan para pesakit itu sebelum sesuatu jenis vaksin itu diberikan. Ini mungkin persoalan yang boleh dijawab oleh Datuk Dr. Mahiran. Mengenai yang pertama, sebab banyak soalan tu ya. Satu ialah kesan sampingan dahulu. Okey, kalau saya boleh cakap kesan sampingannya adalah lebih kurang dalam 20 hingga 30% daripada pesakit. Tetapi kebanyakannya ada kesan yang paling ringan seperti yang kita selalu dapat hasil dari injection. Mengenai bekak sikit tempat suntikan, ada kemerah-merahan dan biasanya hilang dalam masa sehari dua. Tidak menjejaskan apa-apa pun. Selain itu ada juga yang mungkin akan dapat demam sikit sehari dan hilang selepas tu rasa lenguh, letih dan seterusnya. Hanya minimum number saja yang akan mendapat yang kita kata kesan yang serius, iaitu anaphylaxis ataupun kesan alergi yang serius. Kalau mengikut data yang kita ada, lebih kurang 4 hingga 5 kes per 1 juta suntikan. Maknanya sikit sangat. Dan kita mengawasi kesan-kesan ini biasanya dengan selepas mendapat dos suntikan, kita akan pastikan kalau kira pesakit atau orang yang menerima suntikan diobserv untuk 15 minit hingga 30 minit sebab kebanyakan yang kesan yang serius akan berlaku dalam masa 15 minit yang pertama selepas mendapat suntikan. Sebab tu disebabkan kesan yang terlampau rendah, kalau kita tengok di US, di UK sekarang, mereka buat drive-thru saja. Maknanya suntik dalam kereta, rehat dalam kereta dekat car park untuk observation 15 minit dan mereka pergi. Maknanya vaksin ini adalah selamat. Okey, itu satu. Yang keduanya ialah bagi mereka-mereka yang tidak boleh mendapat vaksin bukan disebabkan oleh kontraindikasi, kita syorkan mereka mendapat memo ataupun surat bertulis mengatakan mereka sudah boleh mendapat dos vaksin tersebut kerana sudah sembuh. Terutama bagi mereka yang baru keluar daripada hospital, mereka bagi kita biarlah mereka fit dahulu, boleh pulang bekerja
dan mereka akan mendapat suntikan. Bukannya dijalankan di hospital-hospital masa mereka masih lemah dalam keadaan yang masih belum pulih sepenuhnya. Itu satu. Grup yang kita kata tadi immunocompromised. Daripada segi immunity, mereka tak boleh mount, tak boleh bertindak balas dengan vaksin yang kita beri. Itu adalah yang menyebabkan kita tidak bagi vaksin tersebut semasa mereka dalam keadaan yang lemah immunity mereka. Okay, so anafilaksis saya rasa so far yang tu adalah bilangan yang paling kecil, 5 dalam 4 atau 5 dalam 1 juta dos. Yang lain tu ialah macam kematian yang selalu orang war-warkan, you can die because of the vaccine. Tetapi apabila kita lihat profil mereka, mereka yang meninggal selepas divaksinate bukan disebabkan a direct causal relationship ataupun impact dan hasil daripada vaksin. Ini adalah mereka golongan yang sudah betul-betul berumur. Umur lebih 80 tahun, dah ada penyakit, dah ada. Kalau tak menerima vaksin pun, kemungkinan penyakit itu memang boleh menyebabkan kematian disebabkan, tapi bukan disebabkan hasil daripada vaksin. Yang tu yang kita pasti. Maknanya tidak ada kematian disebabkan oleh vaksin secara direct. Ya. Maka ia menjawab persoalan tentang ada beberapa dakwaan kes yang dilaporkan di luar negara bahawasanya kematian itu disebabkan oleh vaksin COVID-19 dan sudah pun dijelaskan bahawasanya kematian itu adalah disebabkan punca kepada penyakit-penyakit yang sudah pun ada dalam tubuh badan. Datuk? Daripada penyelidikan, sebab jawatankuasa siasatan ditubuhkan khas untuk menyiasat kes-kes kematian disebabkan oleh vaksin. Keputusannya adalah menyatakan kematian bukan berpunca dari vaksin. Ada juga yang macam anti-vaksin sebut kes-kes yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, multiple sclerosis dan so on. Tetapi apabila kita tengok kadar penyakit tu dan kematian yang biasa ataupun penyakit tu adalah lagi rendah daripada kadar biasa yang ada dalam komuniti tersebut. Dan kematian ni pun kalau kita tengok dalam grup tu adalah sama kadarnya dengan orang yang tak ambil vaksin. So cuma difokuskan dan dimanipulasikan oleh mereka yang tidak nak mengambil vaksin. Saya tak kata anti vaksin, tapi yang tidak hendak mengambil vaksin. So itu yang kita katakan, kalau tak nak ambil vaksin itu adalah pilihan masing-masing, tetapi janganlah memburuk-burukkan dan manipulasikan data-data yang ada dan menyebabkan orang lain juga terinfluence ataupun terpengaruh dengan dakwah-dakwah yang tidak betul. Ya, sebab itu tanggungjawab kita, Datuk, ya, untuk kita memberikan pemahaman secara asas dan juga menyeluruh kepada masyarakat tentang kepentingan vaksin, kerana penilaian klinikal itu adalah membawa kepada timbang tara lebih banyak manfaat daripada mudarat apabila vaksin ini diberikan. Itu malam ini kita menggunakan perbincangan secara dalam talian khususnya untuk kita memberikan penjelasan berkenaan imunisasi, percepat vaksinisasi. Masih lagi bersama yang berbagi Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim yang juga merupakan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berbagi, Datuk, kalau diikutkan bermula daripada garis panduan dan juga proses untuk penerimaan vaksin COVID-19 yang insya-Allah akan bermula fasa pertama pada Ahad ini, kemudian akan disimpan dan juga dimobilisasikan kepada pusat-pusat kesihatan untuk tujuan pengedaran kepada golongan sasar ataupun golongan yang terpilih untuk fasa pertama. Sudah pasti kerisauan dan juga perkara-perkara penting tentang butiran kepada kaedah penyimpanan itu juga turut diberikan perhatian selama ini. Jadi di pihak KKM dan juga di pihak MOSTI, apakah kaedah penyimpanan dan juga kaedah mobilisasi serta kaedah untuk memastikan vaksin COVID-19 itu berada dalam keadaan terbaik sebelum diberikan ataupun sebelum disuntik kepada golongan sasar? Baik, terima kasih untuk soalan itu, ya. Jadi vaksin COVID-19 ni dia ada keperluan untuk memastikan rantaian sejuk itu terjamin, ya. Sebagai contohnya, ya, vaksin Pfizer-BioNTech ni nama dia Comirnaty, dia memerlukan suhu yang sejuk yang tinggi, ya, minus 70. Jadi maknanya sebelum vaksin ini datang lagi, kita telah menyediakan keperluan untuk penyimpanan. Kita sediakan ultra low temperature freezer ini dan kita letak di pusat simpanan vaksin kita, ya.
di 50 fasiliti di Kementerian Kesihatan, 4 fasiliti di Angkatan Tentera Malaysia ya. Jadi itu merupakan kaedah yang kita gunakan untuk memastikan bahawa vaksin yang memerlukan -70 ni terjamin di kualiti dia. Jadi maknanya sampai di Malaysia pada Ahad ini insya-Allah, dan akan dilancarkan program ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 26 hari bulan. Jadi kita lepas tu kita akan terus melaksanakan proses vaksinasi kepada kumpulan fasa pertama tu, frontliners ya. Jadi kita akan pastikan bahawa keperluan untuk menjaga cold chain ini, rantaian sejuk ini kita tentukan ya. Vaksin-vaksin lain dia memerlukan suhu yang lebih rendah lagi ya. Sebagai contoh, kalau vaksin daripada AstraZeneca dia perlukan sejuk suhu daripada 2 degree ke 8 degree Celsius ya. Moderna -20 ya. Itu vaksin-vaksin lain yang memerlukan penyimpanan yang berbeza. Daripada pusat penyimpanan, pusat simpanan vaksin ke pusat pemberian vaksin, kita akan pastikan bahawa suhu ini juga terjamin. Dan bila telah reconstitutekan, jadi vaksin itu akan tahan selama 5 hari dan dia akan juga perlu disimpan 120 jam. Vaksin Comirnaty ini disimpan pada freezer yang biasa. Jadi kita pastikan daripada pusat simpanan ke pusat pemberian, dan selepas reconstitute tu dia masih memenuhi syarat penyimpanan pada suhu yang diperlukan ya. Itu persediaan awal yang telah kita laksanakan, dan kita telah melaksanakan latihan untuk semua petugas kesihatan kita supaya apabila mereka melaksanakan vaksinasi ini, mereka faham berapa mililiter vaksin itu yang perlu dikeluarkan daripada vial dan sebagainya. Dan untuk pusat pemberian vaksin di pendalaman, kita telah melakukan dry run pada bulan lepas ya, dan dry run ini kita laksanakan di klinik kesihatan di Belaga di Sarawak ya. Daripada Kuala Lumpur kita bawa thermal shipper di mana vaksin itu akan disimpan ke Kuching, dan kemudian itu dibawa ke Belaga. Dan kita dapati bahawa proses mobilisasi vaksin ini, logistik vaksin ini dapat kita laksanakan dengan elok dan tidak ada masalah yang dapat kita perhatikan ya. Jadi kita bersedia untuk memulakan fasa pertama plan ataupun program imunisasi COVID-19 ya untuk negara kita. Yang berbagi Datuk, sudah pasti untuk fasa pertama ini yang dijangkakan diberi terlebih dahulu kepada petugas-petugas kesihatan dan juga petugas-petugas barisan hadapan, lebih kurang 500,000 dos yang akan disediakan. Itu angka yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma persoalan yang lebih penting adalah tentang bagaimana untuk memastikan di samping kita memberikan vaksin itu, persediaan untuk memastikan proses SOP untuk norma baharu COVID-19 masih lagi dipatuhi supaya tidak berlaku lambakan bagi mereka berkumpul di suatu kawasan dan juga di suatu tempat untuk mendapatkan vaksin, dan bagaimana penjadualan pemberian vaksin yang akan dikelolakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia nanti, Datuk? Ya, ini merupakan satu eksersis vaksinasi yang terbesar di dalam negara kita ya. Setiap tahun kita memberi vaksinasi kepada kanak-kanak dan sebagainya. Ada 13 penyakit yang kita dapat cegah menggunakan vaksin. Sejak tahun 50-an lagi, Kementerian Kesihatan memang dah biasa memberi vaksin. Tapi pada skala yang ni besar, kita tak pernah lakukannya. Jadi kita perlu mendapatkan kerjasama daripada semua agensi kerajaan ya. Jadi kita perlukan kerjasama daripada kerajaan persekutuan daripada Putrajaya dan Kuala Lumpur, dan kerajaan-kerajaan negeri, agensi kerajaan yang lain, dan kita juga melibatkan juga pihak-pihak swasta, dan juga kita memerlukan kerjasama NGO dan juga kita perlukan kerjasama masyarakat semua ya, supaya dapat mengikut atur cara dan SOP yang telah kita tentukan ya. Jadi pada awalnya kita perlu dapat meminta rakyat kita untuk mendaftar ya. Untuk mendaftar ada 5 cara untuk bagaimana mereka perlu mendaftar, nanti kita boleh perincikan ya. Tapi saya ingin menyatakan bahawa kalau kita ada dalam perancangan kita di pusat vaksinasi itu sendiri, ada bagaimana flow dia, bagaimana apabila mereka telah
mendaftar dan diberi jadual bila mereka perlu datang untuk vaksinasi, dan mereka perlu mengisi kebenaran sebelum mereka datang, dan bila sampai di tempat vaksinasi mereka akan disemak, dia akan diperiksa sama ada mereka ada bergejala atau tidak, dan mereka akan dilihat dari segi detail dia, pengenalan diri dan sebagainya. Dan selepas itu anggota kesihatan juga akan perlu mengambil suhu dan sebagainya, penilaian sama ada mereka itu boleh diberi vaksin atau tidak, dan mereka juga akan ditanya tentang sejarah alahan mereka seperti apa yang Datuk Mahiran cakap tadi. Bagi mereka yang mempunyai alahan yang serius, kita akan memberi perhatian yang lebih terperinci. Mereka perlu diperhatikan lebih kurang setengah jam ya. Bagi mereka yang tidak ada sejarah alahan, 15 minit saja. Jadi ada dia punya susun atur bagaimana mereka akan apabila mereka sampai ke pusat pemberian vaksin itu. Dan bila selepas diberi vaksinasi, dan mereka akan ditempatkan di tempat pemerhatian, dan jika sekiranya tidak ada apa-apa masalah, dan mereka akan benarkan pulang, dan mereka akan diberi tahu bila mereka perlu datang untuk penerimaan vaksin dos yang kedua ya. Jadi yang untuk fasa pertama tu 500,000 orang, dan kita perlukan 1 juta dos. Ya. Makanya ia masih lagi bergantung kepada penjadualan yang telah pun ditetapkan secara terperinci oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk yang berbagi Datuk Dr. Mahiran pula, saya ingin menarik perhatian yang berbagi Datuk Doktor terhadap bagaimana penghasilan vaksin terhadap varian virus itu dihasilkan. Kalau boleh kita ambil dapatan dan juga perbandingan timbang tara kepada virus influenza, penghasilan vaksin ataupun pengambilan vaksinnya itu kadang-kadang perlu diperbaharui setiap tahun ataupun setiap 12 bulan disebabkan sifatnya itu yang bermutasi ataupun variannya itu yang pelbagai, dibandingkan pula dengan virus ataupun penyakit denggi dan juga virus HIV yang masih lagi tidak dapat dihasilkan vaksinnya disebabkan jenis-jenis varian virus itu sendiri yang cukup berbeza dan juga cukup unik. Jadi dalam perihal virus COVID-19 ataupun novel coronavirus ini, bagaimana jangkaan ataupun penelitian di bahagian klinikal sendiri terhadap varian ataupun mutasi COVID-19 dan juga keberkesanan virus yang sedia ada sekarang ini terhadap kemungkinan berlakunya mutasi untuk virus itu nanti? Yang berbagi Datuk. Untuk sampai sekarang ni kita mempunyai beberapa mutasi yang akhir sekali adalah even di UK pun ada mutasi baru, di South Africa ada mutasi yang mana keberkesanan vaksin yang untuk mutasi yang sedia ada terutama dari Britain, dari Brazil, didapati vaksin yang sedia ada masih berkesan. Tetapi di South Africa, bila mereka ada mutasi, didapati keberkesanan pada certain vaksin daripada yang dihasilkan di Britain tidak menghasilkan vaksin efikasi yang ditetapkan. So mereka dah tukar. So yang ini adalah hasil biasanya akan dilihat apabila diimplement ataupun dibuat kajian di makmal memastikan mutasi itu ada keberkesanan dan masih sama resultnya yang kita kata wild virus lah, yang virus yang sedia ada. So dari satu masa ke satu masa bila ada mutasi, saya pasti kajian klinikal akan dibuat. Sebabnya bila diberi, mereka akan mendapat vaksin efikasi yang menunjukkan tindak balas vaksin tersebut terhadap virus. So itu ada di bawah pemerhatian globally, bawah WHO dan so on, mengenai genomik. Ya, sekurang-kurangnya keberkesanan vaksin ke atas virus-virus yang ada. Ya, betul Datuk, sekurang-kurangnya keberkesanan vaksin yang kita gunakan sekarang ini dapat mendepani dan juga memberi satu perlindungan terhadap kadar kebolehjangkitan bagi virus COVID-19 yang kita hadapi ketika ini. Ya, perbincangan bicara naratif pada malam ini kita laksanakan secara dalam talian untuk kita bercerita lebih lanjut tentang program imunisasi kebangsaan percepat vaksinisasi bersama yang berbagi Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim dan Datuk Dr. Mahiran Mustafa. Secara kesimpulan yang berbagi Datuk Dr. Hisham Shah untuk kita menutup bicara naratif pada malam ini, mungkin ini satu peluang yang terbaik untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia
Malaysia supaya dengan kesukarelaan bagi pendaftaran vaksin COVID-19 itu dengan 3 peringkat yang akan dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, insya-Allah. Apakah harapan yang berbagi Datuk mewakili KKM dalam menilai sambutan yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia supaya memberikan gambaran yang positif terhadap usaha kerajaan dalam membendung pandemik COVID-19? Jadi saya bagi pihak semualah, ini merupakan sesuatu yang kita perlu lakukan bersama, ya, bukan Kementerian Kesihatan saja. Ya. Kita telah menghadapi pandemik ini 1 tahun. Jadi kita perlu mengambil peluang ini sebab vaksinasi ini merupakan satu strategi yang dapat melandaikan terus dan memutuskan transmisi virus COVID-19 ini secara tuntas, ya, kita harap, ya, insya-Allah, ya. Jadi kita harapkan kita dapat membentuk imuniti kepada diri kita sendiri. Selepas itu sekiranya kita dapat berjaya dalam fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga yang pentingnya, di mana kita harap kebanyakan daripada rakyat kita akan menyambut seruan kerajaan untuk menerima vaksinasi ini. Dengan adanya jumlah penduduk kita yang ramai dan kita capai peratusan yang kita ingini, 70% ataupun 8% daripada rakyat kita telah diberi vaksinasi, dan mereka akan membentuk apa yang kita katakan sebagai imuniti kelompok. Ya. Dengan adanya imuniti kelompok ini, kita harap kita dapat melindungi negara kita daripada pandemik COVID-19 ini secara tuntas, dan insya-Allah kita akan dapat membina naratif yang lebih elok, dan kita akan dapat membina ekonomi kita sebab sekarang ini kebanyakan aktiviti kita terjejas akibat daripada keadaan pandemik COVID-19 pada masa ini. InsyaAllah, insyaAllah. Proses pendaftaran itu masih dibuka. Kalau sedikit ringkasannya yang berbagi Datuk, 5 proses dan juga 5 kaedah pendaftaran boleh dikongsikan? Okey, dengan menggunakan MySejahtera, dia akan dibuka. Tadi saya kata kita nak perincikan 5. Jadi menggunakan MySejahtera, itu kita akan buka aplikasi itu dan kita akan dapat mendaftar di sana. Dan keduanya ada talian hotline yang akan kita umumkan kemudian. Itu nombor 2. Yang ketiga, kita akan adakan program bantuan outreach, ya, bagi luar bandar. Dia orang akan pergi mendapatkan nama-nama mereka yang di luar bandar. Kita mahukan mereka mendapat mendaftarkan diri mereka. Ya. Dan keempatnya melalui laman sesawang kita www.vaksincovid.gov.my, dan akhirnya kita boleh mendaftarkan diri kita di fasiliti kesihatan kerajaan dan juga swasta, ya. Itu merupakan 5 cara bagaimana kita dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin, dan kita akan laksanakan vaksin ini melalui penjadualan yang terperinci, ya, kepada semua rakyat kita. InsyaAllah. Terima kasih yang berbagi Datuk. Juga Datuk Dr. Mahiran, secara ringkas kesimpulannya sedikit untuk kita menepis dakwaan negatif terhadap vaksinisasi COVID-19, apa harapan dan juga bagaimana Datuk dalam menilai secara lahiriah dan juga secara klinikalnya untuk kita menepis dakwaan-dakwaan negatif ni, Datuk? Saya sama apa pendapat dengan Datuk Hisham Shah mengenai target kita ialah mendapatkan herd immunity di kalangan penduduk kita, iaitu 70 hingga 80%. Dan kita mesti ingat vaksin yang kita ambil bukan saja keberkesan atas untuk diri kita sendiri daripada menghindari mendapat penyakit COVID, tetapi juga untuk ahli keluarga kita yang tidak dapat mengambil vaksin. Maknanya kita melindungi mereka juga, dan seterusnya mengurangkan jangkitan kepada komuniti. Dan kita berharap dengan cara ini kita dapat mengurangkan bilangan pesakit yang mendapat COVID, bilangan pesakit yang mendapat COVID secara serius, iaitu tahap 4 dan 5 yang terpaksa masuk ICU, masuk hospital dan so on. Dan kita juga mengharapkan kematian disebabkan COVID akan berkurangan. Dan kita akan balik kepada aktiviti biasa walaupun dengan cara normal baru. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan atas perkongsian selama lebih kurang sejam bersama dengan berbagi Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal, juga Datuk Dr. Mahiran Mustafa, Ketua Perkhidmatan Klinikal Penyakit Berjangkit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk perkongsian pada malam ini. InsyaAllah dengan kita kata penerimaan bagi vaksin kumpulan pertama yang akan berlangsung pada hari ini, kita akan siarkan secara langsung di RTM dan juga Facebook Live Kementerian Kesihatan Malaysia. Sama-samalah kita jaga kesihatan kita sendiri untuk kesihatan komuniti kita juga. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam.